Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Worship your holy name. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur saudara-saudara hari ini seperti saudara lihat kita akan bersama-sama bersyukur untuk 39 tahun Tuhan sudah menyertai GKA Immanuel Malang. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Hasan Sutamto
yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, dan juga untuk Semu Esther Sutanto yang akan menerjemahkannya. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan Ibu Hasan. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang melayani pada pagi hari ini, yang menjadi singer, yang menjadi pianis, yang mengatur multimedia dan sound system. Tuhan memberkati pelayanan kita sekalian. Saudara-saudara, sebelum kita beribadah bersama-sama, kita akan memperhatikan beberapa warta berikut ini. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan jam 8.30 pagi ini melalui YouTube GKA Immanuel Malang. Komunitas tunas remaja, komunitas bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9 akan diadakan jam 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Persekutuan doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi dengan menggunakan Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk mengikutinya. Pemahaman Alkitab akan diadakan hari Selasa jam 6 sore dan dilanjutkan persekutuan doa jam 7 malam melalui Zoom meeting gereja. Kamis ini jam 6 sampai jam 7 sore akan diadakan training guru sekolah minggu. Kami mengundang jemaat umum serta pemuda remaja yang ingin belajar dan terbeban untuk melayani di sekolah minggu atau pelayanan anak. Acara ini diadakan melalui Zoom GKA Immanuel dan dilanjutkan dengan pembinaan nonton bareng tumbuh atau nobat jam 7 lebih 10 menit sampai setengah 9 malam. Acara ini diadakan melalui Zoom GKA Immanuel. Ibadah doa pagi akan diadakan hari Sabtu jam 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui WA Group GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan hari Sabtu jam 5 sore dan bagi yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya pada hari Minggu jam 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Minggu depan, tanggal 26 September 2021, pukul 7 pagi, kita akan kembali beribadah dan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta William Lim dengan tema Panggilan Melayani. Demikian seluruh warta kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah kembali. Dan hari ini secara khusus kita mau bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas 39 tahun Gereja GKA Immanuel Malang sudah berdiri dan terpelihara. Mari kita menyiapkan hati kita sekarang untuk masuki ibadah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memulai ibadah kita. Mazmur nomor 118 ayat yang pertama berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya
sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus
Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kembali kepadamu. Dan secara khusus hari ini kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk pemeliharaanmu kepada gereja GKA Immanuel di Malang selama 39 tahun ini. Tuhan yang sudah memulai, Tuhan memelihara, dan Tuhan menuntun sampai hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkatilah, dan kiranya melalui ibadah pada pagi hari ini, setiap saudara-saudara, setiap kami menerima anugerah dan berkat Tuhan. Kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu, dan kami boleh dituntun untuk berjalan di dalam anugerah dan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, gereja itu bukan bergantung kepada pendetanya, bukan bergantung bahkan pada ajarannya, tetapi gereja itu bergantung penuh kepada Juru Selamatnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah dalam hari yang berbahagia ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuji Dia, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Ialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Ia selalu menghiburku, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Ia segarkan, Ia tambahkan, sobatku. Yesus segala-galanya, Yesus segala-galanya, setia padaku. Takkan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia. Kemanapun selalu serta sobatku. Sungguh kita bersyukur karena kita mempunyai sobat yang menyertai hidup kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, tetapi seringkali kita merasa kehilangan Dia. Bukan karena Dia meninggalkan kita, tetapi kitalah yang karena dosa-dosa kita menjadi terhalang bersekutu dengan Dia. Karena itu, mari kita pada pagi hari ini datang kepada Tuhan
sekali lagi mengakui dosa dan kesalahan kita, dan kita tahu Tuhan akan mengampuni kita kalau kita datang kepadanya. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, "Oh Tuhanku, sucikan hatiku." Sucikan hatiku, pujilah hati dan pikiranku di hatiku. Tersimpan yang jahat, sucikanku dan membebaskanku. Kami datang kepadamu, ya Bapa yang di sorga, mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah kepada Tuhan. Kami bersalah dalam perkataan-perkataan kami bersalah dalam pikiran-pikiran kami bersalah dalam tingkah laku kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena kami sering kali juga melakukan itu dengan sengaja, karena kami mencari kepentingan kami sendiri. Kami bahkan menyakiti orang-orang yang seharusnya kami kasihi, orang-orang yang Kau letakkan bersama-sama dengan kami sebagai keluarga, sebagai umat-Mu di dalam gereja kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Engkaulah sekarang yang akan menguduskan kami, Engkau yang akan membersihkan kami, menyucikan kami, supaya kami layak datang kepadamu yang kudus, dan kami boleh bersekutu dan menikmati anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Tuhan akan mengampuni kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9, begini firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, itulah pertolongan kita, itulah jaminan kita, janji Tuhan sendiri di dalam firman-Nya. Sekarang mari kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru kita dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi melakukannya. Mari kita bangkit berdiri sekarang bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan segala tempat. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan akan diterjemahkan oleh Ibu Esther Sutanto.有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Kasih Bapa dari surga begitu sempurna, tak dapat terlihat namun nyata. Tulus hati mengasihi dan tulus memberi, nyatakan kasih setia Tuhan. Kasih Yesus mengalir penuhi hidupku, menjadi berkat untuk sesama. Kasih Yesus kobarkan kasih di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. 耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人传播。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Pada hari yang baik, hari yang diberkati oleh Tuhan ini, 在今天蒙神祝福的这一日， izinkan saya menyampaikan selamat hari ulang tahun 39 kepada GKA Immanuel di Kota Malang ini. 在这美好的日子，神所祝福的日子，请允许我向我们马朗以马内利堂教会恭贺39周年。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 愿神祝福我们每一个人， Kiranya Tuhan menjadikan gereja ini berkat bagi banyak orang lain. 也愿神使用这个教会成为多人的祝福。 Terima kasih. 谢谢。 Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. 请我们一同低头，我们同心祷告。
Tuhan, sekali lagi kami mohon pertolongan dari Tuhan, 主啊，我们再次恳求你的帮助， sebab kami sungguh terbatas, kecil dan hina. 因为我们是何等的渺小，何等的有限。 Bicaralah ke dalam hati kami masing-masing. 请你向我们每一个人说话， Siapkan hati kami Tuhan bagaikan ladang yang subur, yang siap menerima taburan benih. 预备我们的心，让我们有一个肥沃的田地，可以接受神你的道种。 Dengarkanlah doa kami Tuhan. 主啊，求你听我们的祷告。 Demi Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama membaca dari surat Roma pasal 9. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天要一同念的经文是在罗马书第9章。 Kalau Anda mempunyai Alkitab di tangan, tolong jangan ditutup karena kita akan kembali membaca dan merujuknya. 如果你手中有带圣经的话，请你打开圣经罗马书第9章，但是请不要把圣经合起来，因为我们要一直继续的来研讨这一段的经文。 Roma pasal 9 dibacakan mulai dari ayat 19. 罗马书第9章，我们从19节开始念起。 Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut untuk umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Tolong perhatikan ayat 24. Di sana katakan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. 好，罗马书第9章，我们中文从19节我们开始念这段的经文。这样，你必对我说，他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？你这个人呐，你是谁，竟敢向神抢嘴呢？受造之物只能对造他的说，你为什么这样造我呢？要匠难道没有权柄从一团泥里拿一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？倘若神要显明他的愤怒，展现他的全能，就多忍耐宽容那可怒已被造毁灭的器皿，又要将他丰盛的荣耀展现在那蒙怜悯、早已被得荣耀的器皿上。这器皿就是我们被神所造的，不是从犹太人中，也是从外邦人中，这有什么不可呢？就像神在何西阿书上说，那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说，你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生神的儿子。我们注意第24节，这器皿就是我们被神所造的，不单是从犹太人中，也是从外邦人中，这有什么不可的呢？ Sekian dulu pembacaan 好， firman 我们读 Tuhan. 经到此。 Saudaraku sekalian, tema yang kita akan merenungkan bersama adalah harga sebuah pengalaman. 今天的主题，我们要一同思想的就是宝贵的经历。 Saudaraku sekalian, kita semua mempunyai pengalaman. 亲爱的弟兄姐妹，我们都有过一些的经历。 Salah satu pengalaman yang penting di dalam kehidupan kita adalah kita sudah mendengar Injil.
其中有一样对我们人生最宝贵的经历就是什么呢？我们经历了神的救恩， Kita percaya kepada Tuhan Yesus. 我们相信了耶稣基督， Kita menerima beliau menjadi juru selamat di dalam 我 kehidupan 们接 kita. 受耶稣基督成为我们生命的救主。 Tapi nanti dulu saudara, 但是请稍等一下， pengalaman menerima Injil 我们接受救恩的经历， itu dari orang ke orang tidak sama. 每一个人都不同。 Bukan saja demikian, konteks sosial, konteks kehidupan dari satu orang ke orang lain itu pun tidak sama. 不但如此，每个人在救恩的经历中，从他的生活、从他的背景都不一样的。 Kapan surat Roma ditulis? 那么罗马书是什么时候写的呢？ Pada abad pertama. 那是在第1世纪写的。 Kapan kita hidup? 我们活在什么世纪呢 Kita？ sekarang hidup di abad yang ke-21. 我们如今活在第21世纪。 Itu berarti saudaraku sekalian, ada hal tertentu kita yang hidup di abad 21 perlu berupaya untuk memahaminya kepada mereka yang hidup di abad yang pertama. 那就是说，我们活在第21世纪的人，我们需要一段时间去了解、明白，然后在第1世纪的人的经历。 Pada abad pertama tak kalah Injil mulai dikabarkan. 在第1世纪，福音开始传到他们当中。 Nah, sekarang orang-orang non Yahudi masuk ke gereja. 那个时候，那些非犹太人的基督徒进到教会当中， Jumlahnya makin banyak, 他的 saudara. 人数不断的增加。 Itu sebabnya orang Yahudi mulai merasa kurang enak. 为了这个缘故呢，那些犹太人就感觉心里不爽。 Salah satu yang mereka mengajukan adalah kenapa orang-orang ini tidak menerima sunat. 那其中一个问题，他们觉得不高兴的就是说，为什么这些非犹太人不接受割礼呢？ Izinkan saya memakai contoh begini. 请允许我用一个例子， Ada seorang mempunyai 10 anak misalnya. 有一个人他有10个儿子， Sekarang dia adopsi lagi 30 anak. 现在他在领养了30个孩子。 30 anak yang diadopsi ini bukan saja jumlahnya lebih banyak. 那么他所领养的这30个儿子，不但是总数这么多， Mereka ini cara hidupnya, bahasanya, kelakuannya, kebiasaannya tidak sama. 他们的生活、他们的习惯、他们的语言都不一样的。 Itu sebabnya saudaraku di Roma pasal 9 Paulus coba menjelaskan hal ini. 为了这个缘故，保罗在罗马书第9章想尽办法怎么来解释这一点。 Bagaimana Paulus menjelaskan? 那保罗怎么解释呢？ Paulus pertama dia menjelaskan bahwa orang Yahudi ada peranannya. 那么保罗怎么解释？他说犹太人有他们的扮演的角色。 Itu sebabnya saudara buka Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 所以当你打开罗马书第9章第1节到第5节， Di sana Paulus menegaskan saya ini orang Yahudi. 在那里保罗强调说：“我是一个犹太人， Saya ini bukan saja orang Yahudi. 我不但是一个犹太人， Saya sangat mengasihi bangsa saya sendiri. 我非常爱我的民族。 Berapa besar kasihnya? 他的爱有多大呢？ Berapa serius dia mengasihi bangsanya? 他有多少的严肃真诚的爱 Kalau 他的民族呢？ Anda baca ayat yang ketiga, 如果我们念第3节的时 Paulus 候， berkata, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. 保罗说：“为我兄弟，我孤入之亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。 Saudaraku sekalian, kita harus belajar ini loh. ”弟兄姐妹，我们需要学这一点， Saudara harus belajar mengasihi bangsa kita. 我们需要爱我们自己的同胞。 Kita harus berjuang mengabarkan Injil kepada saudara kita, family kita, keluarga kita, 我们 dan 需要努 sebagainya. 力把福音传给我们的兄弟、我们的亲人、我们的家人。 Bahkan selanjutnya, 不但如此， Paulus itu menegaskan betapa pentingnya peranan daripada orang Yahudi. 保罗强调说，我们这些犹太人的角色是非常的重要。 Anda kalau membaca misalnya ayat 4 dan ke-5, 如果我们念第4节跟第5 Anda 节， tahu bahwa orang Yahudi mengambil posisi penting di dalam karya penyelamatan Tuhan. 我们看见犹太人拿了一个非常重要的地位来在主的救赎的事上。 Juru selamat datang dari bangsa mana? 那么救主是从哪一个民族出来的呢？ Taurat datang dari bangsa mana? 那么这些律法是从哪一个民族来的 Nah, 呢？ semua ini kan berasal dari orang Yahudi. 这一切都是从犹太人那里
Jadi peranan orang Yahudi itu sama sekali tidak boleh diabaikan. 所以犹太人所扮演的角色，我们都不可以忽略。 Nah, ini penjelasan dari Paulus. 这是保罗的解释。 Tapi nanti dulu Paulus juga melanjutkan 不但 yang 如此， kedua, 保罗在接下去说的第二 ada 点， kegagalan daripada orang Yahudi. 也看见犹太人的失败。 Kuncinya di mana? 那么他的他的这个问题是出在哪里呢？关键在哪里呢？ Kuncinya adalah orang Yahudi melalaikan iman. 关键就是这些犹太人忽略了信心。 Yang mereka andalkan itu apa? 他们所靠的是什么呢？ Yang mereka andalkan adalah peraturan, ketentuan. Nah, saya ini kan orang yang saleh. 那么他们所靠的是什么？就是这个犹太人的这个律法。他说我是一个虔诚的犹太人。 Contohnya, sampean ada memberi sedekah enggak? 比如说你有没有施舍帮助别人呢？ Saya memberi banyak sedekah loh. 你知道吗？我帮助许多的人，我施舍帮助许多 Tapi 的人。 masalahnya ada sejumlah orang Yahudi waktu memberi sedekah itu digembar-gembor supaya semua orang tahu saya sudah beri sedekah. 但是这些犹太人当帮助一些人给别人施舍的时候呢，他们到处去宣扬，让大家都知道。 Contohnya yang lain, sampean berdoa enggak? 你有没有祷告呢？ Ayo, saya berdoa loh. 他说我祷告。 Sampean doanya berapa lama? 你祷告有多长？ Cuma setengah jam kan? 大概只有半个小 Kalau 时。 saya bisa 2-3 jam. 如果我能祷告有2-3个小时， Doa panjang-panjang baik enggak? 那么祷告这么长好不好呢？ Baik. 当然好。 Saleh. 虔诚。 Tapi kalau sudah berdoa di pinggir jalan supaya orang tahu saya doanya mulus, doanya saya panjang, itu namanya mempertunjukkan. 但是如果你是在路中心，在那里祷告有这么长来，也让别人都知道那个是什么，你在炫耀你自己。 Kuncinya di iman. 那么关键将来在信心。 Kuncinya adalah orang non-Yahudi mengerti Injil. 那问题在哪里？就是这些非犹太人他明白福音。 Injil memberitahu saya ini orang berdosa. 那福音告诉他，让他认识自己是一个罪 Injil 人。 memberitahu saya ini tidak ada yang baik. 福音让他认识没有一个人是好人。 Injil memberitahu saya hanya mengandalkan darah penyelamatan, keselamatan Tuhan Yesus. 那么这个信心让我知道，我就靠耶稣基督的宝血，我才可以得救。 Jadi saya terima kabar baik, anugerah keselamatan ini dengan apa? Dengan iman. 那么我接受这个救恩，这个福音好消息是用什么呢？就是靠我的信心。 Hubungan saya dengan Allah itu dipulihkan. 那么让我与神之间的关系可以再和好。 Nah, saudara, tangannya kan ada Alkitab. 我们手中都有圣经。 Ayo kita bacakan mulai dari ayat 30. 我们先来看第30节。 Tapi saya menterjemah ulang sedikit. 但是我再重翻译这一节， Karena ada sebuah istilah itu membuat orang bingung. 因为有一个名词是搅混很 Di 多人。 tangan Anda pasti adalah terjemahan baru. 在你手中是英文的新译本 Jadi。saya baca, tolong perhatikan. 那我念的时候，这一节请你注意， Ayat 30. 第30节。 Jika demikian apakah hendak kita katakan ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar status yang dibenarkan telah beroleh status yang dibenarkan, yaitu status yang dibenarkan karena iman. 那么第30节我们重译，这样我们可说什么呢？那本来不追求被称义的地位的外邦人，反得了被称义的地位，就是因信而得被称义的地位。 Saya baca lagi mulai dari 我重复再念 ayat 31. 第31节。 Tetapi wahai Israel, sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan status yang dibenarkan, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan yang dituntut Taurat. Perbuatan yang dituntut Taurat.
mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. 第31节，当以色列人追求立法的，那就是被称义的地位，反得不着立法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭立法规定的行为求，他们正跌在那绊脚石上。那如经上所记，我在西安放一块绊脚的石头，跌人的磐石，信靠他的人必不至于羞愧。 Saudaraku sekalian, Anda kan sudah terima Injil. 我们已经接受了福音， Saya mau tanya, 我想请问， iman saudara bertumbuh enggak? 请问我们的信心有没有增长呢？ Kita dengan iman terima Injil, kita dengan terima iman juga bertumbuh di dalam perjalanan mengikut Tuhan Yesus. 我们的信心，我们的救人，因着信心，我们在跟从主的事上不住的成长。 Saya bersyukur gereja ini sudah 39 tahun, puji 我 Tuhan. 感谢神，我们这个教会这个堂会已经成立39周年。 Dari 39 tahun yang lalu itu mulainya kan tidak mudah, saudaraku. 记得39年前我们开始这个教会实在不容易， Tidak ada gedung gereja sendiri. 那个时候我们没有自己的礼堂， Jumlah anggota jemaat belum banyak. 我们的人数会有也还不多。 Jadi dengan kata lain, semua masih serba kurang. 换句话说，一切都还在很有限之下。 Lalu andalkan siapa? Ikau sih. 那个时候我们依靠谁呢？ Tidak ada andal siapa-siapa. 不能靠任何人， Kita harus bertumbuh dalam iman kan? 我们需要在信心里面成长。 Jadi dengan kata lain, saudaraku sekalian, kita ini harus memperhatikan soal iman. 所以换句话说，我们一定要注意有关信心。 Orang yang punya iman, 一个有信心的人， wawasannya bisa luas. 那么他的视野也比较宽 Orang。yang nggak punya iman, 没有信心的人， sedikit kesulitan, sedikit tantangan, dia sudah bingung. 面对一点的挑战的困难，他已经在那里非常的彷徨。 Kehidupan kita ini bukan mengandalkan kesalehan yang di luar, bukan. 我们的生活不是靠外面的虔诚， Bukan karena sampean ini kalau doa setengah jam, saya ini 5 jam, saya ini lebih hebat. Belum tentu, belum tentu. 不是说你祷告只有2个半小时，我祷告5个小时，那就是说我比你更虔诚，不一定啊。 Masalahnya adalah apakah kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan Allah. 但问题是我们有没有跟神建立一个很好的关系？ Orang yang non-Yahudi 那些非犹太人， mengejar, nah terjemahan TB, kebenaran. 也就是说那些犹太人追求的正义， Orang banyak 追 kira 求虔诚。 orang kira itu adalah terjemahan kebenaran ya firman Tuhan, bukan salah. 许多人以为那个翻译应该是追求这个真理，不是的，这个 Di 是错误 Roma 的。 pasal 9. 在罗马书第9章， Nah, hanya di ayat 30 itu dipakai 3 kali loh. 只有在第30节，他重复用了3次， Yaitu status yang dibenarkan alias misalnya hubungan yang baik dengan Allah. 那被称义的地位呢，就是说与神的关系。 Kita bagaimana mendapat hubungan baik dengan 我 Allah? 们怎么能够跟神有一个美好的关系呢？ Saleh, kita ini salehnya apa sih? 你是不是很虔诚？ Anda 我 dan 们有什 saya 么虔 bukan 诚？ membangun kesalehan untuk masuk ke surga. 我们不是靠我们的虔诚可以进入天国。 Anda dan saya itu percaya Yesus juru selamat, terima dengan iman, dan kita masuk surga. 你与我们相信耶稣基督，我们用信心接受他，然后我们就得救。 Itu sebabnya saudaraku sekalian pada kesempatan ini 所以借着这个机会， saya mau bertanya, iman saudara bertumbuh enggak? 我想请问你的信心有没有增长呢？ Kita punya tema kan ini loh, satu harga sebuah pengalaman. 那我们的今天的主题是什么呢？宝贵的经历。 Nah, saya mau tanya pengalaman saudara itu bagaimana? Bertumbuh enggak? 请问你的经历中有没有增长呢？ Waktu kita bertumbuh, 当我们成长的时候， makin ikut Tuhan, 也跟随主， makin mengenal Tuhan Yesus, 也更认识耶稣基督。 itu berarti kita makin mengenal indahnya Injil. 我们就更认识福音的好处。 Saudara,
Indahnya Injil di mana sih? 那么福音的好处在哪里呢？ Ini COVID belum lewat-lewat, ini indahnya di mana sih? 那么福音的宝贵在哪里呢？现在还是在疫情严重的情况之 Pada 下， abad pertama, 在第一世纪， salah satu yang indah bagi orang non-Yahudi adalah mereka boleh dipanggil anak-anak Allah. 那么对非犹太人说，他们觉得最宝贵的是什么？就是说他们被称为神的儿女。 Mereka kalau masuk ke bait Allah, 当他们进入圣殿的时候， orang non-Yahudi itu nggak bisa kumpul bersama dengan orang Yahudi yang pria, nggak bisa 那么 dipisahkan. 这个非犹太人，他们不能跟这个正式的犹太人聚集一起，不能的。 Sebaik-baiknya kamu itu tetap bukan Yahudi. 你无论这么好，你仍然还是非犹太人， Mohon maaf. 很对不起。 Sebaik-baik serajin-rajinnya sampeyan, andai itu non-Yahudi, anak adopsi saja. 你虽然多少的虔诚，你多少的好，你仍然是被领养的，你不是真的犹太人。 Tapi Roma 9 memberitahu kita inilah indahnya Injil. 但是在这里，在罗马书第9章告诉我们福音的宝贵。 Kalau Anda punya Alkitab, mari kita baca dari ayat 24. 如果你有圣经的话，好不好？我们打开圣经看罗 ayat 马书9章 24 24节，第 bunyinya 24节 begini.。那么24节这么说， Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya dalam kitab Nabi Yosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan bukan kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. 罗马书第9章第24节，这区名就是我们被神所造的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中，还有什么不可呢？就像上帝在何西阿书上说：“那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。从前在什么地方对他们说，你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生神的儿子。” Saudara, ini upamanya ada seorang yang miskin, gelandangan, nah kira-kira begitu. 比如说，我们是一个又贫穷又是流浪的， Kita ini tidak pernah makan misalnya yang bagus. 我们从来没有吃过好吃的东西， Kita ini tidak pernah misalnya ngecap pendidikan yang baik. 我们也没有受过好的教育， Pakaian kita itu selalu yang bekas, orang yang nggak mau baru kita 我们 pakai. 所穿的衣服是别人穿过的旧的衣服，不要的衣服，我 Mana 们 pernah 拎起来， mimpi bisa naik mobil, nggak pernah. 从 Saudara. 来没有梦想过可以坐这个车子汽车。 Satu hari Anda diadopsi. 但是有一天你被领养， Anda itu luar biasa sekarang hidupnya. 你现在生活的非常的舒 Mau 适， makan ada apa, mau pakaian apa itu boleh ada. 你要吃什么都有，你要穿什么也都有。 Nah saya mau tanya sama 我 Anda. 想请问你， Anda rendah hati nggak? 请问你有没有谦卑呢？ Dengar ya, 请 Bapak 听 ya. 听啊，我们好好的注意听。 Anak orang kaya belum tentu sombong. 有钱人的孩子不一定他骄傲， Dengar baik-baik. 请好好注意听。 Menantu orang kaya lebih sombong. 但是有钱人的媳妇可能比较骄傲， Anak orang kaya belum tentu sombong. 有钱人的孩子不一定他骄傲， Karena dari kecil dia tahu papanya berjuang susah. 因为他从小就知道他的父亲努力的赚钱， Lalu anak ini menikah dengan seorang wanita. 然后他就跟一个女子结婚， Wanita itu mungkin parasnya cantik lah. 可能这个女子面貌很真美， Begitu menjadi menantu orang kaya, dia lupa di mana daratan, di mana lautan, 那 dia 么 lupa. 他成为有钱人的媳妇以后，他忘形了。 Anda kalau sudah menjadi anak Allah, rendah hati enggak? 请问你，如果你成了神的儿女，你有没有谦卑 Kalau 呢？ Anda sudah menjadi anak Allah, diberkati oleh Tuhan, saudara bersyukur enggak? 如果你成了神的儿女，蒙上帝的祝福，你有没有感恩呢？ Kalau Anda ini sudah menjadi anak Allah, 如果我们真的成了神的儿女， Anda itu berupaya tidak tanya kepada bapakmu
kehendak-Mu di dalam hidup saya ini apa? 我们有没有追求问我们的天父上帝，神啊，你在我的身上旨意是什么呢？ Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kehidupan kita di atas bumi ini tidak akan selamanya. 我 Enggak. 们不是永远会活在这个世上， Semua ada awal, semua ada akhirnya. 有始也有终。 Masalahnya adalah sampaian atau saya, Anda atau saya. Kita ini sudah tahu kehendak Tuhan dan tahu nggak apa-apa yang harus saya lakukan di dalam 问题 kehidupan 是 ini. 在于你和我有没有知道神在我们身上的旨意是什么？什么是我们应当做的？ Kita ini siapa, 我 saudara? 们是谁呢？ Kita itu menurut pelaturan, menurut misalnya dari sudut orang Yahudi, anak adopsi. 那么根据犹太人律法，我们这是被领养的人。 Kalau saudara baca pasal 11, 如果我们念罗马书11章， kita ini dicangkokkan 11-17. 那么在第11节、17节告诉我们是被接在这个树上的。 Anda dan saya itu dicangkok, kita itu nggak layak disebut sebagai umat Tuhan. 我们是被接枝的接在犹太人身上，所以我们其实不配成为神的儿女。 Itu sebabnya saudaraku 为 sekalian, 了这个缘故，弟兄姐 orang 妹， seperti kita ini seharusnya lebih bersyukur, lebih berendah hati. 我们这群人应该要更谦卑，也更要感恩。 Pengalaman Anda dan saya diselamatkan oleh Tuhan itu seharusnya mendorong, mengikatkan supaya kita cari tahu kehendak Tuhan. 你和我经历神的救恩，我们就更应该激励自己去寻找明白神在我们身上的旨意。 Roma pasal 9 sebetulnya masih ingin menegaskan satu hal. 其实，在罗马书第9章，还是想要强调一点， Hal ini adalah 那就是什么呢？ Injil, karya penyelamatan Tuhan, 福音神救恩，神的救恩， itu sebetulnya ingin menyatakan kasih daripada Allah. 乃是要表明神对我们的爱。 Tadi kan kita sudah baca, misalnya pasal 9 ayat 19. 比如说，我们刚才已经念了第9章，罗马书9章第11节、第 Kalau 19节。 Allah maha kuasa, 如果神是全能的， kalau Allah yang menentukan semua, 是神所决定每一样，一定的每一样。 lalu saya kok disalahkan? 那为什么错怪我呢？ Kalau Tuhan sudah bentuk saya gini, bentuk saya begitu, kan bukan salah saya kan? 如果神已经塑造我成这个样子，那不是我的错。 Orang yang mengatakan demikian itu sebetulnya melalaikan bahwa Allah itu maha kasih. 那这么讲的人，其实他忽略了神是蛮有慈爱的神。 Sebetulnya di dalam semua perbuatan Tuhan itu ada tujuan yang penuh dengan kasih. 在神一切的作为里面，都有一个宗旨，就是要表达他的爱。 Nah, untuk lebih 我 menjelaskannya, 们要更进一步来解 ini 释。 kan ada tukang periuk. 现在有一个窑匠， Kita boleh rujuk kepada kitab Yeremia pasal 18. 我们可以看在耶利米书第18章， Yeremia pasal 18, 耶利米书18章， saya akan mengutip 2 kali. 我要起2节经文。 Jadi saya akan mengutip 1, setelah dibaca ngutip lagi yang kedua. Keduanya di Yeremia pasal 18. 那么我就要揭露耶利米书18章2节的经文。 Saya kasih Anda 1 menit untuk buka Alkitab. 我给你机会，打开你的圣经，看耶利米书。 Yeremia pasal 18 dibacakan mulai dari ayat ke-5. 耶利米书18章，我们从第5节开始念起。 Kita baca bagian yang pertama dulu. 我们先念头一段。 Kitab Yeremia pasal 18 ayat 5. 耶利米书18章第5节开始。 Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut dan merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu
terhadap mereka. 耶利米书第18章第5节，耶和华的话就临到我说：“耶和华说，以色列家啊，我待你们，岂不能照着窑匠弄你呢？以色列家，你在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。我何时论到一般一国说要拔出撤回毁坏？我所说的那一般，若是转意离开他们的额，我就必后悔，不将我所要施行的灾祸降于他们。” Saudaraku sekalian, ada berita keras peringatan dari Allah. 亲爱的弟兄姐妹，我们看见神有一个很严厉的说， Itu justru kasih Allah loh. 那就是表明神的爱， Supaya orang manusia jahat bertobat. 让这些恶人愿意悔改。 Kalau bertobat 如果你悔改， tidak akan dihukum. 神就不再降下 ini kan 刑罚 kasih 在你身上，这是神的爱。 Tapi nanti dulu ada Tas- bagian yang kedua lagi. 但是请稍等一下，我们再看有第二段， Kita baca terus ayat 9. 我们再念第9节， Kitab Yeremia pasal 18 ayat 9. 在耶利米书18章第9节。 Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat, di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. 耶利米书18章第9节，我何时论到一邦和一国说要建立要裁之？第10节，他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所要所有的福气赐给他们。 Saudara, pengalaman 39 tahun itu mulus nggak? 亲爱的弟兄姐妹，我们39年的经历是不是很顺利呢？ Kalau nggak mulus, 如果不是顺利， saran saya 我的提议， tundukkan kepala dan introspeksi diri. 让我们低头，我们在神的面前审查自己， Minta pengampunan kepada 我们求神饶恕我们。 Kalau nggak mulus, 如果不顺利， kalau nggak mulus, 如果不顺， kalau saudara lalu merasakan tertekan, saudara merasa sedih, rasa mengecewa, sabar dulu. 如果你感觉到失望，你觉得很压力，你觉得很费心，请你忍耐。 Justru mungkin baik bagi Anda 其实可能这对你是好的， supaya Anda yang lari kencang berhenti dulu, depan itu curang temanku. 但你这个跑得飞快的人，请你稍等一下，因为前面是一个很深的坑， Itu kasih Tuhan. 那是神的爱。 Kalau selama ini Anda lancar, 如果这一向来你都顺顺利利， Anda rasa alah semua lancar, 你说一 bagus. 切都很顺利，多好啊！ Kalau orang lain perlu bertobat, pasti bukan saya. 如果别人需要悔改，当然我是例外的， Nanti dulu teman. 请你等一下。 Di dalam keadaan yang terlalu lancar itu, Anda pun harus mawas diri, bukan? 当你最顺利的时候，请你稍等一下，你也要警醒警惕。 Ada sebuah negara kita tahu, misalnya Tiongkok, yang di dalam hal lawan COVID itu lumayan berhasil. 有一个国家比如说就是中国，我们看见他在抗疫的事上可以说很成功。 Dari 1,4 miliar penduduk itu yang meninggal itu mungkin tidak sampai 5.000. 那么在1.4亿Bukan, 14 亿. 14亿的人掌上这个疫情呢，大概5.000. 只有离开世界的只有5000个人。 Nah, banyak faktor. 当然有很多的因素， Salah satu faktor ada seorang dokter yang terkenal. 因为有一个医生，出名的医生， Mamanya orang Kristen. 但是他的母亲是一个基督徒。 Ada seorang dokter yang mengambil peranan besar. 有一个医生，他扮演了非常重要的角色。 Ibunya adalah seorang dokter, papanya juga, ibunya ini seorang Kristen. 那么他的父母亲都是医生，但是母亲是一个基督徒。 Saudaraku sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， tak kala saya mengetahui hal ini, 当我知道这个消息的时候， hati saya itu
baru mengerti betapa kecilnya manusia ini. 我那时候才醒悟过来，我们人类是何等的渺小。 Ibunya pasti tidak pernah bisa melihat satu hari anak saya main peranan yang besar. 当然，他母亲从来也没有想过，有一天我这个儿子要扮演这么重要的角色。 Tak kala ibunya dengan segala keterbatasannya membesarkan anak ini, 但这个母亲用她有限的自己来养育这个孩 dia 子， pasti tidak pernah terpikir Allah ada rencana yang begitu ajaib di dalam kehidupan keluarga 她 mereka. 一定从来没有想过，神有最美的旨意在她孩子身上，在他们家庭当中。 Teman, yang kita percaya itu adalah Injil. 弟兄姐妹，我们信的是什么？是福音。 Yang kita pegang teguh itu adalah kabar baik 我们所要紧紧握着的是什么？就是好消息。 yang diberitakan oleh Paulus itu adalah juru selamat yang mati bagi kita. 保罗所传的福音是什么？就是耶稣基督，我们的救赎主为我们而 Hari 死。 ini saya ingin bertanya, 今天我想问各位， apakah kita semua anggota GKA Immanuel ini 是不是我们所有以马内利堂的弟兄姐妹， sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru 我 selamat? 们是不是已经接受了耶稣基督成为我们的救 Apakah 主？ semua anggota gereja kita ini 是不是我们所有以马内利堂的 sudah 会友， betul-betul kembali kepada Tuhan? 是不是真的已经回到神的面前？ Bukan mengandalkan berapa tahun saya dibaptis, 不是靠着我已经受洗多少年， bukan mengandalkan hal-hal yang kelihatannya luar biasa, 不是看到外表我实在了不起， tapi Anda dan saya sama seperti orang dosa yang lain datang kepada Allah dengan iman menerima pengampunan dan pertolongan dari juru 但是我们 selamat 跟 kita. 其他人一样，我们来到神的面前，用信心在神的面前忏悔，我们其实是一个罪人。 Inilah perjalanan rohani kita, teman. 弟兄姐妹，这就是我们属灵的道路， Pengalaman yang berharga. 那是这么宝贵的经历。 Pengalaman yang berharga karena saya sadar Allah mengasihi saya. 这宝贵的经历，因为我醒悟到神如此的爱 Allah 我。 yang mengasihi saya mau mendidik dan membimbing saya. 那爱我的神要教导我，要教育我。 Dan sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, 所以，一个神所爱的人， saya pun mau mengasihi. 我也愿意爱别人， Saya pun mau mengikuti Tuhan. 我也愿意跟从主。 Saya pun mau terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. 我也愿意不住在神的真理里面成长， Itulah sebuah pengalaman. 这就是一个经历。 Itulah sebuah pengalaman yang diceritakan, dicatat oleh Paulus di Roma pasal 9. 这就是保罗在罗马书9章所记载的这个宝贵的经 Agar 历， kita mengenal kasihnya yang begitu ajaib. 让我们可以认识、了解、明白神何等大的爱。 Bukan saja kita menoleh ke belakang dan mengucap syukur, 我们不是往后再往回观看，然后就心中满有感恩， tapi kita mau melihat ke depan. 但是我们要向前观 Kita 看， mau berharap kepada Tuhan. 我们要仰望我们的主 Kita，mau minta Tuhan beri kita iman yang lebih besar. 我们求主把更大的信心赐 Kita 给 mau bercita-cita melakukan yang lebih banyak, lebih baik untuk juru selamat. 我们也有一个更大的理想，要为我们的主、我们的救主做更大的事。 Itulah sebuah pengalaman iman. 这就是我们信心的经历， Itulah sebuah pengalaman yang berharga. 那就是这宝贵的经历。 Mari kita 我 berdoa. 们低头，我们祷告。 Tuhan, kami datang kepada Engkau karena Engkaulah juru selamat kami. 亲爱的主，我们来到你面前，因为你是我们的救赎主。 Kami kecil Tuhan, 我们是何等的渺小， kami ini dicangkokkan. 我们是被裁制的， Kami tidak ada bagian di dalam janjimu. 在你的应许里面，其实我们没有份。 Kami sesungguhnya bukan umat Allah. 我们其实不是神的选民， Tapi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau memilih kami menjadi anak-Mu Tuhan. 但是今天我们感谢你，你拣选了我们，让我们成为神的儿女。 Bahkan di tengah-tengah kami 在我们当中， ada orang yang dipilih untuk menjadi guru sekolah minggu. 在我们当中有人神你拣选他们成为主日学老 Ada 师。 orang yang dipilih ikut pelayanan di dalam kebaktian. 神你在我们当中拣选一些人来做这个
敬拜的这个服饰。 Ada orang yang dipilih untuk menjadi pemain musik Tuhan. 神，你也拣选一些人成为在敬拜中的 Ada 祭 orang 司 yang。 dipilih menjadi orang-orang yang melayani di diakonia. 神，你也拣选了一些人在福利的事上 Tuhan 来 kami 服侍 mengucap。syukur ada orang juga yang dipilih menjadi pengurus, menjadi majelis. 神啊，我们也感谢你，在我们会友当中，你拣选一些人成为教会的知识、教会的同 Ada 工。 orang yang dipilih menjadi hamba Tuhan. 神，你也拣选我们当中一些人成为神你的仆人。 Ya Bapa di dalam 我 surga, 们在天上的父阿 kami 爸， mengucap syukur untuk apa yang sudah dilakukan oleh mereka sebelum kami. 主啊，我们感谢你，在我们之前，你已经拣选他们来服侍。 Kini Tuhan, 主，这个时候， kami juga ingin bersyukur 我们也要感谢你， karena Engkau tetap masih mempercayain kami tugas-tugas yang penting. 你仍然信托我们一些宝贵重要的职分工 Bukakanlah 作。 mata kami 求 Tuhan. 你打开我们的心眼， Berilah kami iman yang cukup. 求你赐给我们足够的信 Agar 心， kami boleh mengenal betapa indahnya Injil-Mu dan kami mau berjuang bagi-Mu Tuhan. 让我们正式可以明白福音的好处，福音的美好。我们要为福音齐心努力。 Berkatilah kami. 主啊，求你祝福我们， Agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. 让我们也可以成为别人的祝福。 Dengarlah doa kami Tuhan. 神啊，求你听我们的祷告。 Tuntunlah perjalanan kami di depan. 主啊，求你带领我们的前程。 Tunjukkanlah kehendak-Mu kepada kami 求你 Tuhan. 把你的心意向我们显明， Agar kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. 让我们爱你胜过一切， Agar kami mencari kehendak 让我们 Tuhan. 愿意寻求你的旨意， Sama seperti seorang mencari barang yang berharga di dalam dunia ini. 就像一个人在世界上找那个宝贵的东西。 Terima kasih Tuhan. 主啊，我们感谢你， Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sepanjang 39 tahun. 感谢你在39年当中你的帮助、你的引 Dan 领。 kami percaya Allah yang Maha Kuasa, 我们深信全能的神， Kepala Gereja, 教会的元首， Juru Selamat kami, 我们的救赎主， Roh yang memberi kami kebenaran, 赐给我们真理的灵， tidak akan meninggalkan kami. 从不撇弃我们、丢下我 Terima 们。 kasih Tuhan. 主啊，我们感谢 Demi 你， Yesus Kristus, 我们奉耶稣基督的名， kami berdoa. 我们如此祷告， Amin. 阿明。 Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan yang indah sudah kita dengarkan. Sekarang marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, pujilah hai jiwaku akan Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Sementara kita akan menyanyi, saudara-saudara yang ingin berikan persembahan, boleh memberikan persembahan ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Atau saudara boleh mengumpulkannya di rumah, nanti dikumpulkan waktu kita bertemu. Saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan khusus untuk ulang tahun gereja, silakan menambahkan Rp1 di dalam persembahan saudara supaya bendahara bisa mengenalinya. Mari kita memuji Tuhan. Pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya, yang sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya, bagaikan Bapa kasihi anaknya, yang pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya,
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami pada hari ini boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memberikan persembahan ini, sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan. Sebab semua yang kami punya sesungguhnya lah itu milik-Mu, dan apa yang kami nikmati semuanya berasal daripada-Mu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih di dalam Kristus Yesus kami bukan hanya mendapatkan berkat di dunia ini, tapi kami beroleh hidup yang kekal di sorga. Terimalah persembahan kami Tuhan, kiranya boleh dipakai untuk meluaskan pelayanan di rumah Tuhan, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa untuk beroleh keselamatan dan anugerah seperti yang kami dapatkan daripada-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang sudah menjalani masa-masa yang sulit selama 1,5 tahun di tengah pandemi yang melanda seluruh dunia ini. Ya Tuhan, mohon hikmat bijaksana-Mu untuk Bapak Jokowi dan para pembantu-pembantunya untuk bisa menangani dan mengatasi masalah ini dengan baik. Karena kami tahu Tuhan, sesungguhnya hanya Engkau-lah pertolongan kami dan hanya Engkau-lah yang bisa menopang kami untuk melewati masa yang sukar ini. Tuhan, tuntunlah pemerintah kami. Kami mau berdoa saat ini untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Kami bersyukur untuk kehadiran lembaga ini, sehingga melaluinya Alkitab boleh diterjemahkan, diterbitkan, dan dibaca oleh banyak orang. Dan melalui firman-Mu kami boleh mengenal Engkau dan bertemu dengan Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau akan berkati saudara-saudara yang melayani di sana, juga yayasan yang menaunginya, dan juga penyebarannya kemana-mana tempat. Tuhan, tolonglah. Kiranya Engkau akan memberkati. Kami juga menyerahkan gereja kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk 39 tahun Tuhan menyertai. Engkaulah kiranya akan berkati, sehingga kami bukan hanya menjadi gereja yang menerima berkat Tuhan, tapi Tuhan menjadikan kami saluran berkat bagi banyak orang, khususnya di kota kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, mohon Tuhanlah yang akan menuntun kami sekalian. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersatu hati
Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita anugerahnya, kita boleh merayakan ke-39 tahun ulang tahun GKA Immanuel Malang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan mari kita lebih giat lagi berjuang untuk membawa kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Mari kita menyatakan syukur kita dengan meniup dengan tangan saja hari ini untuk api yang ada di depan kita ini. Mari kita meniupnya bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih kami bersama-sama boleh meniup lilin ulang tahun yang ke-39, yang berarti Tuhan sudah selama 39 tahun ini menyertai kami. Kami akan melangkah ke dalam ulang tahun yang ke-40. Tuhan tuntunlah kami, supaya kami sungguh bisa melakukan apa yang Kau kehendaki, sehingga sungguh nama-Mu dipermuliakan di dalam gereja kami. Dan Engkaulah gembala kami yang baik, kiranya Engkau yang akan menuntun kami dengan damai sejahtera-Mu dan memberikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu, karena kekuatan-Mu sajalah Tuhan pertolongan kami. Kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita dengan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan, kepada sumber segala berkat, kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa kita, pertolongan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudaraku sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh.
gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Mari bergabung bersama, dengarkan panggilan-Nya. Mari bekerja bersama, lakukan amanat-Nya. Tuhan akan menjaga kita dan pimpinan-Nya tetap selama kita melakukan semua perintah-Nya. Kita gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kita gereja,